أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaan mereka buat? Rihlah. Rihlah apa rihlah? Melakukan perjalanan asyita pada musim sejuk, wasaif dan musim panas. Jadi orang Quraisy ini memang dikenali sebagai apa dia? Pedagang. Berdagang ni sebab apa berdagang? Sebab dah tentulah pertama sekali di tempat kita tu tak ada keperluan tersebut. Maka kita keluar. Nak keluar tu, kalaulah jalan yang bumi ni susah untuk dikemudikan, macam mana kita nak mengambil barang daripada China pada hari ini? Kalau laut yang bergelora tu, ombak dia tu sebesar mungkin 10 tingkat bangunan ke apa, macam mana kapal kita nak lalu tu? Tapi laut yang, kita kata laut apa sifat dia? Yang bergelora tu, kapal yang besar, yang kita boleh buat besar, kalau logik lah kita kata logik, benda besar mesti tenggelam. Tapi Allah yang telah menjadikan sistem apa dia? Apa kita panggil? Bukan gravity, apa? Ketumpatan. Kita belajar kat sekolah dulu. Kan? Menyebabkan apa dia? Kalau ruang dalam tu ada ruang udara boleh terapung. Besi yang besar tu pun boleh bergerak. Tapi kalau Allah tak nak tetapkan begitu, boleh tak jadi? Macam mana boleh berlakunya hujan turun tapi bumi tak menyerap? Padahal kalau hujan turun, bumi sepatut menyerap. Dalam Quran kita baca zaman Nabi Nuh, hujan turun, bumi tak mau serap. Jadi apa yang berlaku? Begitulah kapal. Kalau Allah kita ciptalah kapal, tak mau juga dia terapung. Nak pakai baju apa kita pada hari ini? Beras tak cukup. Tapi sebabkan Allah mudahkan. Sebab apa? Di atas bumi itu dimudahkan dengan Allah wujudkan jalan-jalan. Jalan ada dua. Satu udara, satu darat. Bahkan tambah sikit lagi laut. Jadi macam orang Quraisy dulu, mereka berjalan musim dingin, musim sejuk untuk ambil makanan apa yang perlu kat sana. Musim panas apa yang diperlukan. Tapi kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka abdikanlah diri kamu kepada pemilik rumah ini. Jadi kita begitulah. Siapa yang beri kita kemudahan tadi? Allah. Maka abdikanlah diri kamu kepada Allah. Siapa dia? Allazi at'amahum min ju'. Yang telah memberi makan kepada mereka daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan memberi keamanan mereka daripada perasaan takut. Kita dekat bumi, kat Malaysia ni pun banyak dah Allah bagi macam-macam. Buah-buahan. Tak bermusim pun ada. Lepas tu pula kita dibandingkan dengan negara jiran, kita tak berada di atas lingkaran gunung berapi. Mana ada gunung, kita ada gunung berapi dekat Malaysia. Mana ada kita ada gempa bumi. Sentiasa rasa aman. Bila tengok orang negeri sebelah kena, ish, teruk mereka ni. Kita kata apa? Mereka mesti buat maksiat. Tengoklah, orang Shah Alam kena pun kita kata apa? Ini semua derhaka kepada Allah. Sebab kita kat Perak tak kena. Kalau kena nanti orang Shah Alam pula kata dekat kita. Walaupun itu salah satu sebab kedahkaan. Tapi kita kena fikir bahawa Allah merasakan aman kepada kita ni. Jadi apa nak buat bila aman? Abdikanlah diri kepada Allah. Itu sepatutnya berlaku. Tapi tidak berlaku kepada orang-orang Quraisy. Jadi bila kita cerita tentang bumi itu mihadan, apa maksud mihadan tadi? Terhampar. Lagi maksud dia apa? Zalulan. Apa maksud zalulan? Mudah digunakan. Apa yang ada di atas bumi ni Allah siap sediakan? Rezekinya, jalan-jalannya. Jalan-jalan Allah sebut dalam surat 43 ayat 10. 43 ayat 10.
489. Surah 43 ayat 10. Muka surat 489. Muka surat 489. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Subulan, saya baca 2 harakat tadi ya. Cek balik. Baik, Allah kata apa? Iaitu yang. Siapa? Tadi tu Al-Aziz Al-Alim. Ayat tadi kita baca. Ayat sebelum dia kan Al-Aziz Al-Alim. Iaitu yang menjadikan bagi kamu bumi itu mahdan. Tadi mihadan. Sama maksud dia. Iaitu hamparan yang mudah, yang telah tersedia untuk digunakan. Apa maksudnya? Yang kami jadikan, yang dia jadikan bagi kamu padanya subulan. Apa subulan? Tadi surah Al-Mulk Allah kata apa? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu. Kenapa boleh berjalan? Sebab Allah telah jadikan jalan-jalan di atasnya. La'allakum tahtadun. Supaya kamu mendapat petunjuk untuk jalan tersebut. Lepas tu dalam surah Al-Mulk juga tadi Allah kata apa dia? Dan makanlah kamu. Tengok surah 41. Surah 41. Ayat 10. Surah 41 ayat 10. Muka surat 477. Muka surat 477. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Jumpa tak? Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia menjadikan padanya gunung ganang di atasnya. Ini lepas ni kita akan tengoklah. Wal jibala autada. Ayat seterusnya, ayat ke-7 surah An-Naba ni. Tapi kita nak balik pada tentang apa? Bumi itu zalulan. Bumi itu mihadan. Mudah tersedia digunakan. Tadi Allah kata dalam surah Al-Mulk, berjalanlah. Kenapa kita boleh berjalan? Sebab Allah sediakan subulan, jalan-jalan. Betul Allah kata apa dia? Makanlah. Kenapa makanlah? Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan dia memberkati padanya. Berkat apa maksud berkat? Bertambah baik. Wa qaddara fiha, dan dia telah menetapkan padanya makanan. Jadi memang masa Allah ciptakan bumi itu, Allah sediakan sekali apa dia? Makanan. Daripada apa dia? Haiwan-haiwan ternak. Lagi makanan. Daripada serangga pun kita dapat makanan. Dengan serangga tersebut kita dapat berniaga. Apa contohnya? Madu.
Allah cipta benda tu tidak sia-sia. Untuk siapa semua tu? Untuk manusia. Tapi kena ada matlamat. Jangan jadi seperti orang Quraisy, dia berniaga juga, tapi dia tak ada matlamat. Matlamat bagi manusia yang sebenar ialah wa ilaikan nusyur. Apa maksud dia? Tadi, nanti kita akan dibangkitkan semula. So bila kita hidup ni, Allah beri kita bumi untuk banyak kita dapat. Orang jadi hari ni banyak harta kerana apa? Benda yang Allah sediakan tadi. Bukan dia buat. Contoh, bukan nak sebut haji kita buat jual madu, tapi bukan kerana contoh madu kita dapat daripada apa? Memang lebah yang Allah ciptakan. Orang buat sarang burung, burung walid kaya raya. Tapi burung tu dalam surah Al-Mulk Allah jadikan dia. Mudah je kita ni. Tu yang masuk zalulan, tu masuk apa? Zalulan tu masuk mihadan, mudah. Dengan mudah tersebutlah hari ini kita ada harta wang ringgit. Tetapi bila dapat itu, falyabudu rabb hadzal bait. Sepatutnya apa dia? Abdikanlah diri kamu kepada pemilik rumah ini. Tapi ada orang, dia berlalu masa dia sampailah dia mati. Sebab tu dia kata apa dia? Kita hidup nanti mati, dah sampai waktu mati, dia cakap begitu. Iaitu macam Allah sebut dalam surah 45. Ini pengajaran dia. Ayat yang ke-24. Ayat 23. Surah 45 ayat 23. Muka surat 501. Muka surat 501. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Jadi apakah engkau melihat orang yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi dia pertuhankan hawa nafsu. Maksudnya apa dia? Dia ikut kehendak apa? Kehendak diri dia. Padahal tadi yang diduduk atas bumi ni yang mudah untuk dia dapat itu kerana siapa yang ciptakan? Ilah dia Allah. Allah tu Rabbul Alamin yang ciptakan bumi dalam keadaan zalulan, mihadan. Pelbagai hasil kita dapat, mudah nak berjalan ke sana ke sini, tapi dia fikir untuk dapatkan apa? Memuaskan hawa nafsu dia. Dia terlupa bahawa nanti dia akan dibangkitkan balik. Sepatutnya yang didapat kemudahan itu digunakan untuk habuan akhirat. Dia belanja balik pada jalan Allah. Tapi orang seperti ini Allah kata apa dia? Mereka hanya mengikut hawa nafsu. Dia nampak peluang je, fikir apa dia? Nak exploit. Supaya apa dia? Aku bertambah banyak harta. Bukan masalah salah banyak harta. Tapi Allah kata ingat harta tadi untuk digunakan untuk kamu kembali di akhirat nanti. Saham untuk akhirat. Bukan hanya mengumpul-ngumpul harta. Itu kategori apa dia? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Manusia memang takkan puas. Betul, hawa nafsu takkan puas. Melainkan kita belanja balik. Itu menandakan kita mencukupi. Wa adallahu Allahu ala ilm. Na'udzubillah. Allah biarkan mereka sesat daripada ilmu. Jadi mereka ralit dengan ilmu dunia ni, dengan dunia tadi. Mereka belajar, tetapi Quran mereka tak pedulikan. Sama tak macam orang Quraisy?
Mereka mungkin tak ada ilmu sains, mereka pandai berniaga. Disebabkan mereka berniaga sampai mereka ghalib tentang Al-Quran. Lepas tu Allah kata apa dia? Wa khatama, Allah mengunci ala sam'ihi, di atas pendengaran, wa qalbihi, hati, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan kami jadikan pada penglihatan mereka ada tutupan. Baik, cuba sebut balik. Apa benda tiga ni? Pendengaran, penglihatan dan hati ni alat makrifah. Jadi bila manusia ni tak ada ilmu yang sebenar Al-Quran, mereka hidup dalam hawa nafsu, tiga yang Allah bagi ni Allah akan tutup, Allah akan kunci. Daripada nampak apa? Akhirat. Jadi dia nampak apa dunia ni, dia nampak untuk apa? Hawa nafsu je. Untuk kehidupan sahaja. Tak nampak apa nak guna untuk akhirat. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang boleh beri petunjuk kepadanya sesudah Allah? Maksudnya sesudah Allah sesatkan, siapa lagi boleh beri petunjuk? Afala tazakkarun? Apakah kamu tidak mengambil pengajaran, wahai kita ini yang membaca ayat ini, tak ambil pengajaran ke tentang orang-orang Quraisy dulu? Dan lalu Allah kata mereka ni sebenarnya macam mana hidupnya? Mereka berkata, ma hiya illa hayatunad dunya. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia sahaja. Namutu wa nahya, sebagian kita mati, sebagian lagi kita hidup, dan tidaklah membinasakan kita melainkan masa. Jadi maksud dia apa ni? Nanti kalau orang nasihat kita, ingatlah nanti nak mati. Kalau mati, mati juga. Doktor dah nasihat dah. Cik kena kurangkan gula. Lepas tu sihat kita ke minggu depan, doktor kata tambah ubat lagi sikit. Orang rumah pun cakap, bang dah lah tu. Doktor dah nasihat macam-macam dah tu. Dia kata apa kat isteri dia? Mati-mati juga. Tu orang tak ada apa tu. Itu yang Allah sebut ni. Maksudnya dia tak fikir punya kalau mati tu satu benda kesulitan yang akan berlaku nanti. Lepas mati ni sulit sebenarnya. Bukan lepas mati tu paling senang. Lepas mati ni sulit, nak ditanya lagi oleh Allah. Tak ada siapa boleh tolong kita dalam kubur tu. Semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Tapi syarat dia nak selamat nanti, nak keluar dari kesulitan, kena guna yang Allah berikan zalulan tadi atau mihadan itu untuk dapatkan keselamatan di akhirat. Bukan ikut hawa nafsu je. Bukan tahu apa kita punya target. Tahun depan nak maju lagi. Bagus maju. Tapi untuk maju tu untuk apa? Untuk nak belanja balik di jalan Allah. Kalau tidak, jadilah orang seperti ini. Kita hidup tak ada apa tujuan. Nanti mati, semua mati. Mati dah mat. Mati dah sampai dah. Nanti kita pula. Macam tu je. Wa ma lahum bidzalika min ilmi, kata Allah. Tapi mereka tidak punya ilmu tentang itu. Inhum illa yadhunnun. Tidak lain mereka hanyalah menduga-duga. Hidup mereka tidak ada panduan, tidak ada hala tuju. Jadi itu yang pertama kita lihat hari ini. Alam naj'alil arda mihada. Jadi huraian dia selepas ni lagi. Minggu depan insya-Allah lah kita sambung wal jibala auta. Apa fungsi gunung Allah ciptakan kat bumi ni? Sebagai autad. Autad apa diterjemah situ? Surah An-Naba ni. Autad ni adalah tiang. Tiang untuk pacak kemah. Nak pacak kemah macam mana? Semua tu kita insya-Allah kita bincang lagi 2 minggu minggu depan lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan ayat pada hari ini yang kita pelajari dapat kita ambil sebagai pengajaran yang besar, iaitu bumi yang Allah ciptakan ini bukan satu benda yang sia-sia begitu sahaja. Digunakan untuk apa dia? Kehidupan sesudah mati kita, sebab nanti kita akan dibangkitkan balik melihat apa yang telah kita lakukan dengan kemudahan yang telah Allah sediakan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.